pengarangan sebuah kitab hadis yang teragung yang diterima di kalangan para ulama dan juga umat Islam dengan mendapat title At-Talaqqi bil Qabul. Talaqqi bil Qabul ini satu istilah. Pernah dengar tak istilah ni? At-Talaqqi bil Qabul ini adalah istilah yang diberikan, status yang diberikan kepada sesebuah kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama salaf yang terdahulu, di mana kitab tersebut diterima pakai pada setiap generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lin-Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi yang dimuliakan Allah. Perbahasan kita pada pagi ini adalah untuk menerangkan tentang pengarangan sebuah kitab hadis yang teragung yang diterima di kalangan para ulama dan juga umat Islam dengan mendapat title At-Talaqqi bil Qabul. Talaqqi bil Qabul ini satu istilah. Pernah dengar tak istilah ni? At-Talaqqi bil Qabul ini adalah istilah yang diberikan, status yang diberikan kepada sesebuah kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama salaf yang terdahulu, di mana kitab tersebut diterima pakai pada setiap generasi oleh sekumpulan besar daripada ulama dan umat Islam. Lalu mereka mempelajari kitab tersebut pada setiap generasi, daripada timur hingga ke barat tersebar kitab itu, dan tidak pernah terputus mereka-mereka yang berkhidmat kepada kitab tersebut, sama ada yang mengajarnya, yang belajarnya, yang mensyarahkannya, yang memberikan ta'liq dan sebagainya, sehinggalah kitab itu famous sehingga ke zaman kita sekarang, dan demikianlah akan famous dan terkenal sampai hari kiamat. Inilah kitab-kitab antara yang diberikan pangkat ataupun diberikan martabat At-Talaqqi bil Qabul di kalangan para ulama. Salah satu daripada kitab tersebut adalah kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Baru-baru ini pun kita banyak dengar kitab 40 hadis Imam Nawawi. Apa istimewa sangat kitab ini sehingga para ulama-ulama besar mencadangkan kitab tersebut supaya diajarkan sampai ke peringkat sekolah-sekolah, bukan hanya terhenti ataupun bukan hanya di peringkat kuliah-kuliah maghrib. Kita pun biasa dah, mungkin saya pasti juga di sini pun ada pengajian kitab 40 hadis Imam Nawawi. Semua daripada kita dengar pun, kita pun mungkin dah habis daurah pun mungkin ada juga, dah berulang-ulang kaji, dah berulang-ulang kali belajar pun mungkin ada. Tapi ingin saya kongsikan pada pagi ini adalah mengapa Arba'in Nawawi inilah yang menjadi pilihan kepada para ulama untuk diajarkan kepada murid-murid mereka di pelbagai lapisan masyarakat, sama ada di peringkat sekolahnya, di peringkat
pelajar universitinya atau di pondoknya atau di peringkat masyarakatnya, di majlis-majlis umum dan sebagainya. Apakah keistimewaan kitab Arba'in An-Nawawi ini? Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dimuliakan Allah Ta'ala. Mendapat title At-Talaqi bil Qabul dan tersebar di kalangan masyarakat Muslim semenjak beberapa kurun ini, daripada zaman ataupun tahun 600 Hijriyah Imam Nawawi wafat. Kurun ke-6 Hijriyah wafatnya Imam Nawawi ataupun kurun ke-7 Hijriyah wafatnya Imam Nawawi. Sampailah hari kita sekarang pun kita masih lagi sering mendengarkan pengajian-pengajian Arba'in An-Nawawi. Ini sebagai salah satu isyarat menunjukkan kepada kita bagaimana manfaat daripada konten hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ini begitu besar manfaat, dan ini juga menggambarkan betapa ikhlasnya Imam Nawawi di dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut. Betapa beliau ini, usaha yang dilakukan oleh beliau mendapat perhatian dan mendapat kabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa murninya niat Imam Nawawi di dalam himpunkan hadis-hadis tersebut sehingga Allah Ta'ala pelihara kitab itu sampai hari ini. Sehingga kitab itu tersebar sampai hari ini dan sampai bila-bila insya-Allah. Dan demikian juga para ulama berkhidmat sampai ke hari ini mengajarkan kitab tersebut, mensyarahkan, memberikan ta'liq dan sebagainya. Ini semua kembali kepada husnun niyah. Husnun niyah ini maksudnya baiknya niat pengarang kitab tersebut. Dan inilah antara kunci mengapa kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama yang terdahulu mendapat sambutan yang begitu baik di kalangan umat, kerana niat mereka sudah diterima oleh Allah terlebih dahulu. Bagaimana mereka punya hasrat yang mereka letakkan dengan mengarang sesebuah kitab, ini setelah istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti juga para ulama-ulama, para imam-imam lain yang biasa juga kita dengar nama mereka, kita baca juga, kita mengaji juga, seperti kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari contohnya. Imam Al-Bukhari, nama yang cukup famous, semua kita kenal. Sahih Bukhari semua kita pun tahu. Kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Ada lebih kurang 6,700 lebih hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Daripada 6,700 lebih hadis yang dihimpunkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, kata Imam Al-Bukhari, tidak ada satu hadis pun ketika aku menulis kecuali aku akan istikharah kepada Allah 2 rakaat. Dan aku akan hanya tulis dalam keadaan berwuduk. Ini setiap kali menulis hadis. Istikharah 2 rakaat. Berwuduk dan istikharah. Sunat istikharah 2 rakaat, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu baru beliau akan tulis. Jadi untuk menghimpunkan kitab hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari sahaja, beliau sudah istikharah berapa kali? Kalau 6,700 lebih hadis, maksudnya berapa rakaat istikharah? 2 kali ganda. Ini hanya untuk kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. So demikian kita boleh melihat bagaimana kesungguhan para ulama-ulama kita yang terdahulu dan keinsafan kepada kita, kalaulah bukan kerana sumbangan mereka kepada agama ini daripada ilmu yang mereka sumbangkan, daripada kitab-kitab yang mereka karang, dengan hati mereka yang mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nescaya kita pun tak akan dapatkan agama ini seperti mana kita belajar hari ini. Dan ini satu nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di mana Allah Ta'ala hidupkan agama Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini dengan dipelihara para ulama-ulama daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang berkhidmat kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Daripada kitab itu, Sahih Bukhari kitab yang besar, maka menjadi pilihan kepada para ulama-ulama
ketika mereka mengajarkan hadis kepada anak-anak murid mereka, baik di setiap lapisan, antara yang akan dipilih sebagai silibus adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syarfuddin Abu Yahya Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kenapa Imam Nawawi menghimpunkan 40 hadis? Kenapa angka 40? Adakah di sana ada apa-apa hikmah di sebalik angka 40? Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah kitab Arba'innya beliau sebutkan bahawa dengan beberapa riwayat yang beliau dapat yang sampai kepada beliau, hadis daripada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'adh bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri. Dia sebutkan di sini 9 nama para sahabat. Yang ini hadis yang beliau terima, dia punya tariqus sanad, jalan sanadnya itu berbeza-beza, lebih daripada 9 sanad hadis daripada 9 orang sahabat, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha, ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Barang siapa yang menghafal akan umat aku 40 hadis daripada urusan agama ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkannya di hari kiamat di kalangan para ulama dan para fuqaha. Man hafidha ini ada beberapa maksud. Antara maksudnya ialah barang siapa yang menghafal 40 hadis. Antara maksudnya juga adalah barang siapa yang memelihara 40 hadis. Memelihara itu maksudnya apa? Mungkin dia tidak hafal, tapi dia mengaji 40 hadis tu. Dia tahu apa konten 40 hadis tu. Dia mengambil manfaat daripada 40 hadis tersebut. Dia berkhidmat di dalam mengajarkan 40 hadis tersebut. Ini pun dikira sebagai orang yang akan dimasukkan dalam golongan yang Nabi kita sebutkan. Pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan daripada kalangan para fuqaha dan para ulama. Di dalam sebuah riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan 'alima. Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan seorang alim. Sebab itu antara silibus di dalam pengajian di pondok-pondok dan sebagainya, perkara pertama sekali para ilmuwan ataupun pelajar-pelajar pondok-pondok ni, mereka mesti akan diberikan paling kurang menghafal 40 hadis. So 40 hadis ni boleh dikategorikan sebagai silibus wajib di kalangan tok guru ni. Bila di pondok-pondok mereka, 40 hadis ni mesti kena hafal dah. Kerana ingin beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan yang menghafal 40 hadis mereka akan dibangkitkan hari kiamat sebagai seorang alim, seorang faqih. Dalam satu riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Dan aku di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi kepada mereka yang menghafal dan mereka yang memelihara 40 hadis aku. Ini bukan merujuk kepada hanya 40 hadis Imam Nawawi, tidak. Tapi di sini pada muqaddimah kitab 40 hadis Imam Nawawi sendiri yang tuliskan yang saya baca ni. Muqaddimah kepada 40 hadis Nawawi, beliau sendiri yang tuliskan. Kenapa beliau mengumpulkan 40 hadis? Kerana ada hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk menghafal 40 hadis, beramal dengan 40 hadis, ataupun memelihara 40 hadis. Dan dalam satu riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dalam satu riwayat lain, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang menghafal atau memelihara 40 hadis daripada hadis Rasulullah SAW, mereka akan disebutkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam syurga pada mana-mana pintu yang kalian mahukan. Yang ini diberikan green light.
hafal 40 hadis, masuk syurga ikut pintu mana yang kau nak masuk. Demikian fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berhafal, memelihara dan berkhidmat kepada 40 hadis. Dan atas dasar inilah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghimpunkan 40 hadis ini. Dan atas dasar ini juga para ulama-ulama berkhidmat kepada 40 hadis ini. Kenapa mereka sering ajarkan? Supaya dengan harapan biarlah umat ini paling tidak ada 40 hadis dalam hati mereka. Boleh mengikut 40 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh mereka mengikut 40 akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu angka 40 ni angka yang terlalu famous. Banyak para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab lalu digunakan angka 40. Di sana ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah, namanya Kitabul Arba'in. Kitab 40. Apa yang ada dalam kitab tersebut? Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah, beliau menghimpunkan 40 hadis Rasulullah dalam setiap perkara-perkara yang berkaitan tentang Nabi. Contoh, 40 hadis tentang akhlak Rasulullah. 40 hadis tentang mukjizat Rasulullah. 40 hadis tentang keistimewaan Rasulullah. 40 hadis tentang tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW. Jadi demikian betapa nak bagi tahu famousnya angka 40 ini menjadi angka pilihan kepada para ulama, kerana semuanya kembali kepada anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengambil 40 ataupun mengamalkan, menghafal, memelihara 40 hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tak mampu hafal 40 hadis. Kalau hafal pun innamal a'malu binniyat je. Hadis pertama je. Mungkinlah. Ya. Itu pun kau hafal. Kan? Jadi mungkin kita tak mampu hafal 40 hadis. Tapi mungkin kita boleh senaraikan 40 akhlak Rasulullah yang aku dah ikut. Contoh. 40 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang aku dah tahu dah. Apa keistimewaan Nabi 40? 40 kepribadian atau syama'il Nabi Muhammad SAW. 40 hadis menceritakan tentang rupa paras Nabi Muhammad SAW. Sama ada pakaiannya ke, cara makannya ke, apa kan kita mengaji semua kan. Hadis syama'il kita mengaji, 40 akhlak kita mengaji, 40 mukjizat kita mengaji. Cuma tinggal lagi yang 40 itu yang sudah melekat di hati kita tu di mana? Mungkin 10 daripada akhlak, boleh jadi. 10 daripada syama'il. 10 daripada mukjizat Nabi. Cuma biarlah kita ini masukkan diri kita dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Man hafidha ala ummati. Barang siapa yang menghafalkan kepada umatku, yakni kepada umat aku ini, mereka punya 40 hadis daripada urusan agama ini. Mungkin kita bukan orang yang menghafalnya, tapi kita mungkin orang yang mengamalkan. 40 daripada ajaran Nabi, 40 daripada akhlak Nabi dan sebagainya. Jadi di sini, daripada kita melihat bagaimana Imam Nawawi di dalam niatnya menghimpunkan hadis 40, beliau punya urusan ataupun niat baik beliau ini sudah diterima oleh Allah daripada tahun 600 Hijriah dulu. Buktinya sampai hari ini kita duk belajar lagi Arba'in Nawawi. Cuma tinggal lagi kepada kita, adakah kita ni sudah termasuk dalam golongan ini ataupun belum lagi. Maka jangan rugikan apa yang kita belajar sehingga ianya berterbangan begitu saja. Kita ni Masya Allah Tabarakallah punya semangat untuk belajar. Punya gairah untuk belajar, punya al-hirs. Al-hirs tahu hirs? Hirs ini tamak. Di dalam menuntut ilmu kena ada sifat tamak. Tamak ini maksudnya apa? Ini tamak yang mulia. Tamak ini maksudnya belajar berapa banyak pun dia rasa tak puas. So ini satu kemuliaan dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i sebutkan, ada beberapa pesanan kata Imam Syafi'i kepada murid-muridnya, kepada penuntut-penuntut ilmu,
Antara perkara wasiat Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu adalah apa nama? Zakaun wa hirsun wa tuli zamanin wa irsyadu ustadhin. Apa lagi? Ada 6 pesanan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Antaranya hirs, yakni kena ada sifat tamak dalam menuntut ilmu, kena ada sifat tidak pernah merasa puas dalam menuntut ilmu. Makin belajar, makin dia tahu banyak perkara, makin dia sedar diri bahawa makin banyak lagi yang aku perlu pelajari. So ini sifat al-hirs, tamak dalam menuntut ilmu ni kena ada. Kerana kalau orang yang sudah merasa puas dengan ilmu yang dia ada, maka sebetulnya dia adalah meletakkan dirinya pada pintu kejahilan yang paling terbesar. Kerana sifat puas dalam menuntut ilmu ni takkan pernah ada. Menuntut ilmu ni tidak akan pernah habis. Jadi strategi dalam menuntut ilmu ini perlu ada kepada kita. Iaitu antaranya adalah mungkin dengan catatan-catatan kita. Kita pun tulis buku catatan, tak tahulah buka balik ke tak tu. Tapi tak apa, alhamdulillah. Ini sudah mengikut salah satu jalan penuntut ilmu. Kata para ulama, qayyidu al-ilmi bil kitabah. Ikatkan kamu punya ilmu dengan tulisan. Ini apa maksudnya di sini? Ini ilmu, kata para ulama, macam seorang pemburu yang memburu binatang dengan susah. Orang yang memburu binatang, kalau masuk hutan dia dapat binatang buruan dia tidak akan melepaskan binatang tersebut kecuali diikat. Jadi dia tidak boleh, aku dah dapat binatang ni, tak apalah, biarlah kau ikut je lah belakang aku. Mana dia nak ikut? Takkan ikut, lari dia. Jadi qayyidu, ikatkan kamu punya ilmu itu dengan bil kitabah. Jadi menulis ilmu ni salah satu sifat yang dipuji oleh para ulama dan ini bahagian daripada perkara yang perlu ada kepada kita. Cuma tinggal lagi tulisan-tulisan kita itu menjadi bacaan semula, menjadi ulang kaji kita. Termasuk juga daripada apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah menyenaraikan 40 daripada urusan agama ini yang sudah kita ikut junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah ada ataupun mungkin sudah lebih pun yang kita ikut, yang menjadi istiqamah kepada kita. Tinggal lagi kita nak structure balik, betul-betul kita ini konsisten di dalam mengikut 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil daripada apa yang disebutkan di sini, man hafidha ala ummati. Demikian para ulama-ulama berkhidmat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama ini dengan mereka menghimpunkan 40 ilmu. Contohnya ada kitab yang saya sebutkan tadi oleh Imam Yusuf An-Nabahani. Ada kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, namanya Kitabul Arba'in. 40 tajuk dalam ilmu akidah. Imam Ghazali ada karang kitab. Di sana ada lagi kitab 40 dalam bab akhlak Nabi. Ada 40 Al-Arba'ina fi Usuluddin. So banyak sebetulnya angka 40 ni digunakan. Bahkan angka 40 ni bukan hanya kepada bidang ilmu sahaja. Umur 40 pun sebetulnya ada rahsia di sisi Allah Ta'ala. Ada yang belum umur 40 lagi sini? Kalau ada pun saya seorang je kot. Angka 40 dengan adik ni mungkin. Adik tu mungkin tak sampai 40 lagi. Umur 40 menjadi umur pilihan kepada umur an-nubuwah, umur kenabian. Kebanyakan para anbiya Allah Ta'ala, Allah utuskan mereka pada umur 40 tahun. Kebanyakan, bukan semua. Kerana umur 40 ni punya rahsia. Dalam satu kitab oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab I'tibar fi dalam kitab pengajaran tentang umur insan. Dalam kitab tersebut, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahagikan umur manusia ini ada beberapa stage. Ada umur kanak-kanak, ada umur remaja, kemudian ada umur dewasa, dan penghujung kepada umur dewasa ini datangnya umur 40 tahun. Kemudian ada umur tua dan umur tua bangka. Itu kitab bagus tu.
Sabilul Iddikar kalau tak silap nama kita ni, bima yamurru bihil insan ke apa nama kitab tu. Iktibar tentang umur insan. Kecil je buku tu. Bagus untuk kita lihat bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada setiap stage peringkat umur. Dan cabaran-cabaran yang akan dilalui pada setiap peringkat umur. Dikaitkan dengan umur pertengahan ini dengan umur 40. Kerana umur 40 ini adalah umur yang sudah melepasi kebanyakan daripada umur kebiasaan umat Nabi Muhammad SAW, lebih daripada separuh umur dia. Kebanyakan daripada amaru ummati baina sittina wa sab'in kan. Kebanyakan umur umat aku 60 hingga 70. Jadi kurang lebih macam tu. Jadi umur 40 ni adalah umur yang sudah melepasi separuh daripada kebiasaan umur umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dia punya falsafah dia, kalau dah lebih daripada separuh umur dia, maka itu sudah tentu dia sudah orang yang punya satu kematangan. Dan umur 40 ni juga umur yang orang sudah boleh berfikir dengan maksimum dia punya kematangan adalah pada umur tersebut. Jadi saya tak matang lagi sebetulnya. Akak Zalwa. Jadi umurnya 40 ni kata ahli psikologi, umur berfikir dengan cara yang paling tepat kebiasaannya berlaku pada umur tersebut. Bukan sentiasa, ada juga umur 40 tapi bengong ada juga. Kebiasaan. Kebiasaannya umur 40 ke atas ni dia punya pemikirannya boleh dikira sebagai pemikiran yang tepat, yang rasional selagi mana dia berfikir dengan cara yang betul. Dan ada satu pesanan dipesan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam satu kitab beliau yang kecil namanya Ayyuhal Walad. Kitab tersebut ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai membalas permintaan daripada muridnya yang minta beliau untuk memberikan nasihat. Muridnya dah belajar daripada Imam Ghazali, dah pergi ke jauh, akhirnya utus surat kepada gurunya, boleh tak Tuan Guru berikan saya beberapa nasihat. Imam Ghazali tuliskan. Dan kitab tu jadi satu kitab yang famous pula. Diajarkan pula. Nama kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Antara pesanan pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya dalam kitab tersebut adalah membawakan satu riwayat, man jawaza umruhu arba'in. Barang siapa yang umurnya sudah capai 40 tahun dan amal baiknya belum mengatasi amal buruknya, maka hati-hatilah dia berada pada jalan yang dimurkai oleh Allah. Yang ni kalau sudah capai umur 40, dia kalau ukur dia punya amal baik dengan amalan tidak baik, dilihat amal baiknya tak boleh menandingi amal buruk dia. Maksudnya yang maksiat lebih banyak lagi, dah umur 40 dah ni. Maksiat lebih banyak lagi. Dosanya lagi banyak, maka hati-hati dia berada pada jalan yang dimurkai oleh Allah. Dalam satu riwayat, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia seolah-olah sudah berada tempatnya di dalam api neraka Allah. Yang ni jalannya itu seolah-olah sedang menuju ke jalan api neraka Allah Ta'ala. So ini rahsia umur 40. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad tadi. Jadi, dari segi umur manusia 40 pun punya rahsia. Angka 40 dari segi ilmu pun punya rahsia, punya sir, seperti mana disebutkan mereka yang berkhidmat kepada hadis Nabi dengan angka 40 mempunyai fadilat seperti mana yang kita bahaskan tadi. So, mengambil daripada semua perkara inilah angka 40 ni menjadi angka yang masyhur di dalam pengarangan kitab dan sebagainya. Bahkan 40 hari pun famous juga. Di Johor tu ada kari kambing 40 hari. Pernah sampai tak? Saya pun tak tahu apa maksud 40 hari. Adakah kambing tu berusia 40 hari atau kari tu dah 40 hari? Oh, itu cerita dia. Dah 40 hari makan masih teringat lagi. Ini tafsiran lain pula ni. Tabligh 40 hari. Orang tabligh yang biasa anjurkan keluar 40 hari. Ini semua adalah bahagian daripada tarbiyah yang semuanya menggambarkan kepada kita bahawa 40 ni punya sir di sisi Allah Ta'ala. Punya rahsia di sisi Allah. Baik dari segi suluk. Adalah sebutkan tentang
amalan jamaah tabligh 40 hari mengingatkan kepada saya tentang satu kisah di zaman dahulu. Ada seorang wali min awliyaillah, seorang wali Allah Ta'ala. Dia datang untuk meminang seorang wanita yang cantik. Dan wanita ini bukan senang untuk dipinang oleh siapa-siapa. Akhirnya setiap orang diterima pinangannya. Yang meminang tu seorang wali min awliyaillah, seorang wali Allah Ta'ala. Lalu ketika dia pinang, si orang soleh ini bagi tahu kepada wanita ini, aku berikan kepada kamu 40 hari untuk kamu istikharah. Ini wali Allah ni, orang ulama besar ni. Dia pun nak meminang satu orang, tapi perempuan ni orang biasa. Jadi katanya, aku berikan kepada engkau tempoh 40 hari untuk engkau beruzlah, yakni asingkan diri engkau, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni khusyuk, habiskan masa kamu dengan Allah, tinggalkan semua urusan-urusan dunia yang lain. Lepas 40 hari nanti kita tengok apa yang akan terjadi. Kalau terbuka hati engkau, maka kita teruskan. Wanita itu pun terima, dan dia bukan wanita ni orang biasa. Yang datang meminang dia seorang yang terkenal, seorang sufi. Jadi diberikan tempoh 40 hari. Setelah 40 hari, laki ni datang balik ke rumah orang tuanya. Berjumpa balik dengan wanita tersebut. Kata wanita tersebut, hasil daripada 40 hari beruzlah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku sudah tidak punya perasaan keinginan untuk berkahwin lagi, sudah. Kata wali Allah Ta'ala, Allah terlepas pula aku. Maksudnya di sini apa? Yakni dengan gairahnya dia beribadah ini selama 40 hari mengasingkan diri, menyebabkan dia sudah tidak ada apa-apa hubungan dengan dunia, sudah selesai. Jadi ini level-level para awliya Allah lah. Jadi nak bagi tahu rahasia di sini, rahasia 40. Atas dasar itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghimpunkan hadis Arba'in Nawawi, walaupun sebetulnya di dalamnya ada 42 hadis. Bukan 40, ada 42 hadis. Tetapi nak bagi tahu di sini betapa besarnya faedah yang akan diterima oleh umat dengan 40 urusan agama ini kalau melekat dalam hati kita. So atas dasar ini memperkasakan 40 hadis An-Nawawi di madrasah-madrasah, di masjid-masjid. Saya ingat mungkin sebahagian besar daripada masjid-masjid kita semua pun mengajarkan hadis 40. Tinggal lagi kita sudah mengambil 40 urusan agama ini berada di dalam hati kita atau belum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau namanya Yahya bin Sharaf dan beliau diberikan gelaran Muhyiddin. An-Nawawi rahimahullah, beliau lahir di satu perkampungan namanya Nuwa di Damsyik, Syria. Kemudian beliau meninggal dunia di situ, dan beliau meninggal dunia pada umurnya 46 tahun. Imam Nawawi meninggal dunia, umurnya muda ya. 46 tahun beliau meninggal dunia. Dan dikuburkan juga di Damsyik, Syria. Seorang yang sangat terkenal dengan wara', dan Imam Nawawi dikatakan tidak makan pada satu hari dan satu malam kecuali sekali saja. Dan sekali saja dia makan tu satu suap saja satu hari. Dan tidak pernah minum kecuali satu teguk air pada setiap hari. Untuk apa? Kerana tidak mahu menghabiskan masanya dengan buang air. Demikian habis umur beliau keseluruhannya untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala dengan menghidupkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau dikategorikan sebagai ulama yang pernah mengarang kitab yang paling terbesar dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kitab Al-Muhadzab dan sebagainya. Dalam ilmu hadis punya kitab, mensyarahkan Sahih Imam Muslim, menulis kitab dalam fiqh madhab al-Imam Syafi'i, menulis kitab Ar-Rawdah, menulis kitab hadis, menulis kitab Mustalahul Hadis, ilmu hadis. Demikian
ratusan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi dalam keadaan beliau meninggal dunia pada umur 46 tahun. Kita 46 tahun baru nak start datang Masjid Al-Falah. 46 tahun Imam Nawawi 46 tahun dah karang ratusan kitab. Jadi habis masanya digunakan supaya tidak mau bazir masa, sehingga dikatakan satu ataupun beberapa suap makanan yang dia makan pun, itu pun disuapkan oleh muridnya sambil beliau karang kitab. Ya, ini tidak mau membazir masa dengan nak pergi ke tengok makanan tu apa, nak cedok makanan. Masa itu pun beliau tak nak bazirkan. Sampai demikian masa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau terkenal dengan satu orang yang tidak ada satu masa beliau seharian semalaman kecuali kesemuanya dihabiskan untuk khidmat kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berikan karamah kepada beliau di mana jari telunjuk tangan kanan beliau ini akan keluar cahaya pada waktu malam untuk memudahkan beliau menulis. Karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kana min ashabil khutwah. Antara karamah beliau adalah beliau digelari sebagai ashab khutwah. Ashab khutwah ini adalah gelaran kepada para awliya Allah Ta'ala, di mana mereka ini, ashabul khutwah ini maksudnya mereka yang diberikan karamah di dalam langkah mereka. Kalau berjalan tu langkah tu ada karamahnya. Apa maksud? Yani fakana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Beliau pernah diceritakan karamah beliau daripada Damsyik berjalan pergi ke Mekah dan balik semula ke Damsyik dalam masa satu malam. Yani ashabul khutwah ini maksudnya setiap langkah mereka tu dilipatkan bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karamah. Demikian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghasilkan kitab Arba'in An-Nawawi, yang perlu kepada kita untuk mengambil inisiatif ini untuk hidupkan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam generasi-generasi muda kita, untuk adanya 40 daripada hadis Rasulullah SAW di dalam hati kita, walaupun kita tidak sempat untuk menghafal hadis tersebut satu persatunya. Walaupun kita tak sempat untuk menghafal 40 matan hadis tersebut, tetapi kita sudah punya list 40 daripada urusan agama ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW, pesanan-pesanan Nabi yang sudah kita ikut ataupun yang akan kita ikut, maka insya-Allah dengan perkara tersebut kita insya-Allah akan digolongkan dalam golongan yang disebutkan awal tadi, man hafidha ala ummati. Barang siapa yang menghafal atau memelihara akan umat aku 40 daripada urusan agama aku, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Aku akan memberi syafaat kepada mereka dan mereka akan dibangkitkan sebagai seorang ulama, seorang faqih. Atas dasar inilah di mana datangnya cadangan daripada baru-baru ini Syekhna Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zalim bin Hafidh, dalam satu mu'tamar persidangan baru-baru ini di Hotel Concord Shah Alam, di mana mereka berdua mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga beberapa menteri-menteri orang-orang kerajaan lain yang hadir untuk hidupkan Arba'in Nawawi kepada rakyat Malaysia. Dan saya ada dalam majlis tersebut. Dan ketika itu juga Perdana Menteri mengarahkan kepada Menteri Pendidikan pun ada, ambil inisiatif ni dan sebarkan Arba'in Nawawi kepada seluruh pelajar-pelajar. Mulakan di situ kerana masjid-masjid sudah memang terkenal, sudah subur dah dengan Arba'in Nawawi. So, kembali semuanya ini adalah saranan ini datang daripada tahun 600 Hijriah dulu. Oleh usaha yang dilakukan oleh Imam Nawawi, bahkan sebelum daripada Imam Nawawi pun pada tahun ke-200-300 Hijriah sudah ada para ulama-ulama yang menghimpunkan hadis Rasulullah SAW dengan angka 40, seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan orang pertama sekali yang menghimpunkan hadis Nabi dengan angka 40.
Jadi kalau ditanya siapa orang pertama sekali yang himpunkan hadis Rasulullah sebanyak 40 hadis, iaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau merupakan daripada kalangan tabi'in. Hidup pada kurang lebih tahun ke-100 lebih Hijriah. Itu orang pertama sekali yang menghimpunkan hadis dengan angka 40. Adapun 40 Imam Nawawi ini, walaupun pada tahun 600 Hijriah menjadi famous, kerana Imam Nawawi sendiri seorang yang sudah mempunyai juhud atau kesungguhan yang luar biasa di dalam menghidupkan mazhab Al-Imam Syafi'i dan punya ramai anak-anak murid, punya ramai pengikut, punya ramai kitab, lalu Arba'in Nawawi menjadi famous. Demikian bagaimana untuk kita menghidupkan kembali semangat 40 hadis Al-Imam Nawawi yang sekian lama kita pun belajar sebelum ni, cuma mungkin kita pun tak tahu apa rahsia 40 hadis ni. Kenapa 40 hadis yang menjadi pilihan kepada para ulama, yang menjadi pilihan kepada Imam Nawawi, menjadi pilihan kepada sekian banyak para alim ulama zaman dulu untuk menghimpunkan, menulis sebuah kitab, lalu dipilih angka 40 itu sebagai angka yang diambil sebagai ukuran untuk menulis sebuah kitab. Tambahan pula, hadis Arba'in Nawawi ini adalah hadis yang menghimpunkan semua pesanan-pesanan daripada Nabi Muhammad SAW yang semuanya merupakan kaedah-kaedah penting di dalam agama Islam. Di dalamnya ada urusan akidah, urusan iman. Di dalamnya ada urusan ilmu fiqh dan syariat. Di dalamnya ada akhlak. Di dalamnya mengajarkan muamalah kita sesama, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mengajarkan bagaimana hubungan kita sesama makhluk Allah yang lain, sesama manusia yang lain, sesama ibu bapa, sesama ahli keluarga, sesama jiran, sesama orang yang berlainan agama dengan kita sekalipun. Di situ diajarkan kepada kita bagaimana kita ini perlu untuk membina umat, membina sebuah tamadun. Dalam Arba'in Nawawi ada mengajarkan tentang akhlak, tentang kepribadian seorang Muslim perlu bersifat seperti apa. Dalam Arba'in Nawawi mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, menjaga kelakuan, tidak menzalimi orang, bersikap adil, melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bersikap ihsan kepada sekalian makhluk Allah. Ini semua aspek-aspek penting yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan catatan orang yang mendapat hadis Arba'in Nawawi ini secara total, ini seolah-olah satu package yang besar di dalam agama ini sudah ada dalam diri dia. Secara basic, satu package dalam beragama ini sudah ada dalam hati dia, kalau dia mempelajari hadis Arba'in Nawawi dengan syarat hadis itu dipelajari dengan syarahan yang bagus, dengan kitab-kitab mu'tabar para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis Arba'in Nawawi tersebut, maka insya-Allah kita akan mendapatkan faedah yang besar dalam setiap daripada urusan agama Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi akidahnya, akhlaknya, fiqahnya, hukum hakamnya, muamalahnya, tasawufnya, semua perkara-perkara ada dibincangkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Atas dasar itulah hadis ini mendapat perhatian setiap generasi daripada para ulama dan umat Islam sehingga ke hari ini, dan kita pun perlu menjadi salah seorang daripada yang akan menghidupkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun kita ini ada menulis dalam satu buku 40 hadis Nabi, tak apalah. Ambil sikit daripada hadis ni, setidak-tidaknya aku pernah tulis 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak baca tu tak tahu lagi. Tapi sekurang-kurangnya dalam simpanan kita ni ada ni, aku pernah tulis 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan usaha kita itu menjadi salah satu daripada usaha yang akan ditimbang di sisi Allah sebagai orang yang akan tergolong daripada man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suburkan ilmu kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Saya ingin juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk kongsikan satu kebaikan sekarang ini dalam satu usaha untuk berkhidmat kepada beberapa perkampungan-perkampungan kecil umat Islam yang berada dalam tahap kemiskinan yang luar biasa di utara India, di bawah naungan guru kami Syekh Abu Bakar Ahmad
Al-Malebari yang baru-baru ni mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa, walaupun pernah sampai ke sini dulu. Lama dulu, saya ingat mungkin lebih 10 tahun kot. Ada siapa-siapa ingat ke? Syekh pernah sampai sini bagi kuliah di sini. Lama dulu. Saya yang jadi translator waktu tu. Dan usaha yang sedang dilakukan ini adalah untuk membina perigi dan juga tandas. Bukan bina masjid, bukan bina surau, walaupun itu pun ada keperluannya. Tetapi usaha ini digerakkan adalah kerana saya pernah ke situ sendiri di wilayah Bengal dan juga Punjab, di mana mereka ini keturunan mereka dulu-dulu tu Muslim, tetapi sekarang ni sudah jauh terpisah dengan agama, sehingga ada daripada kalangan mereka yang jadi pengurusi masjid pun orang Hindu. Jadi sampai kejahilannya sampai ke tahap begitu. So sekarang ni sudah digerakkan banyak misi-misi dakwah di sana oleh Syekh Abu Bakar dengan pelajar-pelajarnya, dan apa yang mereka perlukan di sini, di situ kehidupan mereka di sana tu adalah of course kemiskinan, tetapi yang paling perkara yang paling akan meringankan beban hidup harian mereka ini adalah mendapatkan air yang bersih. Jadi di sana tu, kalau saya boleh ceritakan, itu kalau nak pergi, mereka ni tidak ada tandas. Saya pernah pergi situ, tapi saya begitu saya duduk rumah seorang ustaz lah. Jadi kat sana tu di perkampungan ni, mereka ni kalau waktu pergi ke tandas ni ada waktu. Kalau orang perempuan sebelum terbit matahari, maaf cakap. Jadi dia kena pergi dekat kawasan hutan-hutan, bawa satu timba air. Jadi lepas terbit matahari, orang lelaki pula. So demikian keadaan mereka, dan kemiskinan seperti ini yang menghalang mereka untuk menghidupkan agama Allah Ta'ala, kerana hari-hari mereka punya fikir adalah untuk kais pagi, makan pagi. Jadi alhamdulillah, buat masa sekarang kita telah bina kurang lebih 2 perigi. Perigi ini membina perigi sekali dengan dia punya tank, water tank yang besar yang boleh supply air kepada seluruh kampung, dan berserta dengan dia punya motor, beli tanah dan sebagainya, dengan kosnya untuk satu perigi yang besar tu RM6,500. Alhamdulillah, banyak juga orang yang sumbang sedikit-sedikit. Sekarang ni sedang kita usahakan, InsyaAllah akhir bulan 9 ini saya akan ke situ untuk pergi untuk kita panggil merasmikan beberapa perigi. Siapa nak ikut bolehlah. Tapi kena biasa istinja pakai batu. Ya. Besar. Population Muslim ramai. Population memang ratusan ribu orang. Cuma mereka tu, yang tempat yang kita masuk sekarang ni adalah satu kampung tu almost dalam 400-500 orang. Kampung yang lain dalam 1,000 orang. Jadi population mereka bercampur. Cuma mereka ni punya identiti Islam, tapi tak punya idea langsung tentang agama Islam. Jadi madrasah-madrasah ni sudah dibina, walaupun madrasah tu dibina pakai pondok-pondok, tapi urusan air ini menjadi satu urusan penting. Wa ja'alna minal ma'i hayyan, kan dalam ayatul Quran. Setiap sesuatu tu Allah jadikan punca kepada kehidupan tu daripada air. Jadi itu satu misi yang sedang difokuskan. Kalaulah boleh, Muslimat Al-Falah ada satu perigi yang akan tertulis nanti, disponsor oleh Muslimat Al-Falah. Suatu hari nanti, mana tahu boleh pergi ke situ. Saya akan sharekan lokasinya, akan kekal sampai kiamat insyaAllah perigi tersebut. Saya serahkan nanti kepada Kak Salwa. Ya, boleh saya bagi kepada Puan Salwa nanti untuk diuruskan insyaAllah. Barakallahu fikum. Kalau dapat satu perigi, kita boleh tuliskan nama khas Muslimat, sumbangan daripada Muslimat. 6,500. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkati. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.